sebenarnya untuk selidik semampu yang mungkin. Kalau kita tak pasti, itulah kata, kalau tak pasti jangan kongsi. Itu benar sebenarnya. Kalau apa-apa pun itulah benda yang kita nampak kecil sahaja tapi boleh menyebabkan kita masuk ke neraka. Nauzubillah. Allah. Okey. Dan kekal bersama IKIM sebab selepas ni kita akan mendengarkan rancangan Imanuna. Kita berhibur seketika bersama dengan Hijaz, lagunya Rabbi Salimna. Para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim.
Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, kaifahlukum ya akhi ya ukhti. Moga baik-baik. Kita doakan kepada anda di petang ini, dan semestinya Mona, kita nak sambung dan juga teruskan lagi bicara kita, kuliah ilmu yang bakal kita bawakan di petang Khamis ini. Betul Syafiq. InsyaAllah kita akan bersama rancangan setiap hari Khamis, rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan kita akan bersama tetamu yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Penghormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama Doktor, masih lagi kita ada buku rujukan atau kitab kita pada petang ini, Al-Aqidah As-Sughra, karangan Al-Imam Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi. Petang ini Doktor akan membincangkan berkaitan tajuk sifat harus dan dalil sifat benar para Rasul. Kalau ada soalan, pertanyaan, anda boleh sama-sama juga hantarkan pertanyaan di talian WhatsApp kita 0112900404 dan juga boleh tonton dan letakkan soalan di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Datang tak akan selamanya, begitulah selepas susah ada kesenangan, seperti selepas malam datangnya siang. Oleh itu waktu senang jangan lupa daratan, gunakan kesempatan untuk kebaikan sebelum segalanya terlepas dari genggaman. Kelak menyesal nanti tak berkesudahan, apa guna sesalan hanya menekan jiwa. Jangan dipikir derita akan berpanjangan, kelak akan membawa putus asa pada Tuhan. Ingatlah biasanya gabus tak berpanjangan, setelah gabus berlalu pasti cerah kembali. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sama ataupun sebaliknya? Kesenangan yang datang selepas kesusahan, semuanya adalah nikmat dari Tuhan. Gunakan kesempatan untuk kebaikan
107.3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Kita nak teruskan lagi bicara kita menerusi di petang Khamis ini dalam rancangan Imanuna, Iman Kami, dan seperti biasa kita nak jemput anda untuk sama-sama ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM untuk kita sama-sama tonton dan juga hayati rancangan pengajian ilmu akidah ini. Dan seperti biasa Mona, kita bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian maya kita. Alhamdulillah, pada waktu ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Penduduk Hormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukumah? Alhamdulillah bikhair, tamam. Kaifa haluka anda Doktor? Alhamdulillah ana bikhair, masya-Allah, wa atamanna lakuma bil khair wa ala sihhati wal afiyah. Insya-Allah. Yallah. Terima kasih Doktor. Masih lagi setiap minggu, Sahaban Minggu, ruangkan masa bersama kita di Radio IKIM untuk membawakan perkongsian rancangan Imanuna, Iman Kami, dan pastinya kita bukan hanya sekadar kita bincang dari sudut tajuk-tajuk ini hanya sekadar biasa, tetapi ianya ada rujukan menerusi kitab Al-Aqidah Al-Sukhra. InsyaAllah kita boleh buka sama-sama dan kita boleh hayati, baca dan juga ingat sama-sama insyaAllah. Okay? Dan Mona, sebenarnya kita buka juga ruang peluang untuk sahabat kita hantarkan pertanyaan. Ya, boleh hantarkan soalan anda para pendengar di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, atau siapa yang tonton di YouTube boleh tinggalkan soalan anda di situ insyaAllah. Dan untuk para pendengar, untuk tajuk petang ini bersama Dr. Aiman akan bincangkan tentang sifat harus dan dalil sifat benar para Rasul. Doktor, kita nak mulakan di awal ni Doktor, mungkin sedikit mukadimahnya. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah dan para alim ulama yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin, kepada segenap ahli akademik dan juga pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama-sama kami di rancangan Imanuna pada petang hari Khamis pukul 5.15 petang. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Aqidah As-Sughra karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang mana kita berada pada perbahasan sifat harus bagi Nabi SAW. Jadi apa kata-kata musannif ataupun pengarang kitab ini, Imam Sanusi, dia berkata di dalam kitabnya, iaitu qala mu'allif rahimallahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin, wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'radil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah kal maradi wa nahwihi. Maksud dia apa? Iaitu dan harus bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan segala sifat manusia, atau kita panggil sifat manusiawi. Sifat manusiawi ni macam kita lah, manusia lah kan. Manusia ni perlu apa? Perlu makan, perlu minum, tidur,
dan lain-lain. Ini. Jadi harus bagi para rasul itu bersifat dengan sifat manusiawi, basyariah. Tapi manusiawi ini yang macam mana? Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah, iaitu sifat yang tidak membawa kepada kekurangan, membawa kepada penghinaan atau kekurangan pada martabat mereka yang tinggi. Contoh yang harus, sifat-sifat tersebut yang harus berlaku bagi para nabi dan rasul adalah kal maradi, seperti sakit. Jadi biasa Rasulullah SAW sakit, di akhir ajalnya dia sakit. Sakit biasalah, maksud dia sakit yang tidak menyebabkan orang lari daripadanya. Sebab itu kisah di dalam kitab tafsir, sebahagian tafsir-tafsir yang mana dimasukkan beberapa berita Israiliyat yang tidak sahih, yang bertentangan dengan akidah. Misalnya menceritakan ada Nabi yang mana dia memiliki leprosy. Leprosy ini penyakit yang menyebabkan orang akan lari daripadanya. Betul? Maka ini adalah mustahil bagi para Nabi kerana mereka berkewajipan untuk tabligh, menyampaikan mesej. Kalau mereka ini sakit seperti ini akan menyebabkan tidak tersampailah mesej tersebut. Dan ini mustahil bagi mereka. Memiliki penyakit yang seperti ini. Penyakit yang menjatuhkan derajat mereka yang tinggi. Jadi contoh dia, itu yang benar apa? Penyakit tersebut bukan berada di luar, tapi dia diuji dengan penyakit yang ada di antara kulit dengan daging. Kisah iaitu ada Nabi yang buta, kan? Sehingga dia perlu dibawa. Maka Nabi ini sebenarnya bukan, di dalam ayat tersebut bukan dia buta dalam erti tidak nampak, tapi Allah meletakkan dia hijab sehingga dia tidak nampak. Ini bukan dia berarti buta, tidak. Mereka tidak bisa buta, tidak. Jadi Nabi ini, Nabi dan Rasul tidak seperti itu. Tidak boleh, maksudnya tidak diuji dengan penyakit yang menyebabkan derajat mereka jatuh. Maka a'rad ataupun sifat-sifat yang bersifat basyari ini disebutkan seperti makan, minum, berkahwin, tidur. Akan tapi tidur mereka bukan seperti kita. Di dalam sebuah nas disebutkan bahawa tidur mereka adalah tanamu a'yun la tanamu qulub. Jadi mereka tidur mata sahaja, hati tidak tertidur. Sebab itu para nabi dan rasul, salah satu cara wahyu itu sampai kepada mereka adalah dengan melalui iaitu tabsyir, iaitu mimpi yang benar, kan? Dipanggil dengan mimpi yang benar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mimpi yang dia mendapatkan wahyu untuk menyembelih salah seorang daripada anaknya melalui mimpi dan lain-lain. Kerana apa? Kerana para golongan ada di golongan Quraisy, mereka berkata, waqalu, dalam firman Allah SWT Al-Furqan menyebutkan bahawa golongan Quraisy ataupun golongan yang menentang kenabian Nabi Muhammad SAW, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ni rasul apa ni? Dia makan dan juga jalan di pinggir-pinggir aswaq bahasa Melayu pasar, kan? Kat pinggir-pinggir pasar ni. Apa pasal? Ini Nabi bukan macam ni. Nabi supposed to be, it's not like a man. Lebih kurang macam tu. Itu hanya tipuan akal mereka sehingga mereka mentakzibkan, mendusta Nabi Muhammad SAW. Maka apabila Allah menurunkan ayat surah Al-Furqan ayat ke-7 tadi, lalu Allah juga menjawab balik, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ayat ke-20. Iaitu apa?
Iaitu Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna, tidak kami utuskan qablaka sebelum engkau Muhammad minal mursalina, di kalangan para nabi dan rasul, para rasul, illa annahum, melainkan mereka mursalin ini la yakuluna ta'am, mereka makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, mereka ni jalan di pinggir-pinggir, maksud di jalan di pasar-pasar." Berarti Nabi ini boleh memiliki sifat manusiawi. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Okey. InsyaAllah setelah ini kita sambung lagi perbahasan ini. InsyaAllah. Baik, insyaAllah Doktor, kita akan sambung lagi berkaitan dengan tajuk ini, dalil berkaitan dengan Rasul. InsyaAllah kita akan belajar dengan lebih lanjut. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Jika Anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan Anda. Janganlah Anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif." Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM untuk waktu ini, bersama juga rancangan petang ini, Imanunah, Iman Kami. Ya, betul. Kita terus nak menjemput anda untuk sama-sama ke Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM. Kalau ada soalan, anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Okey, jom Doktor, kita nak sambung lagi dengan tajuk kita hari ini, di mana kita nak bincang tentang sifat harus dan dalil sifat benar para rasul.
Silakan doktor untuk sambungan berikutnya. Tadi kita dah menjelaskan tentang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-challenge. Itu tidak dipercayai oleh golongan kafir Quraisy bahawa dia macam mana seorang nabi ini boleh berjalan di pasar dan lain-lain. Maka Allah SWT berfirman, iaitu wa ma arsalna qablaka minal mursalin, kan? Jadi memang ada nabi biasa pergi ke pasar, makan macam manusia, sifat basyariah ada. Hanya sahaja allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim aliyah. Iaitu apa? Jadi sifat basyariah ini sifat yang tidak mengurangkan derajat mereka yang tinggi. Kerana mereka adalah sebaik-baik manusia dari sekalian manusia. Maka untuk menjelaskan perkara ini, ulama mengatakan fala tajuzu alaihim kasamam. Maka tak bolehlah bagi mereka apa-apa sifat yang menurunkan atau menjatuhkan martabat kenabian mereka. Seperti pekak, wal ama, buta, wal bakami, dan tak dapat cakap. Kan? Orang yang bisu. Wal fahamati, iaitu tidak ada fasahah. Cakap tu pelat, cakap tak fasih. Kerana ini akan menjatuhkan derajat mereka. Wal baladati, iaitu tidak cerdik, bodoh. Mustahillah perkara ini berada pada mereka. Dan juga hirfati al-khasisah, bekerja dengan pekerjaan yang hina. Seperti mencuci kotoran. Tidak, mereka tidak bersifat dengan sifat seperti ini. Wadana'atil aba, iaitu memiliki tok nenek yang kotor atau yang tidak bersih, yang hina, seperti anak zina dan lain-lain. Okay. Wal amradi al-munaffirah, begitu juga penyakit-penyakit yang menjauhkan atau orang akan nak jauh, nak lari daripada dia. Kal juzami wal barasi wa nahwi dhalika, seperti leprosy, sopak, dan lain-lain. Ini adalah penyakit yang berjangkit misalnya. Jadi ini mereka dibersihkan dan mustahil bagi mereka bersifat dengan sifat-sifat ini. Wa bima taqarrara, oleh sebab ini yu'lamu, dapat diketahui annahu lam ya'ma nabiyyun qattu. Jadi tidak ada nabi yang buta sama sekali. Dan tidak ada nabi yang berpenyakit munaffiran, maradan munaffiran, penyakit yang akan menyebabkan orang lari daripada dia. Ini mustahil terjadi. So wama waqa'a bi basari Sayyidina Yaqub. Jadi apa yang kita dengar kononnya berlaku pada Nabi Yaqub. Kisah Nabi Yaqub, innama huwa hijabun baina tawassulid dumu' la aman. Bukan buta. Jadi dia hanya Allah SWT menutupkan supaya dia tak melihat. Jadi tak dapat tu tak lihat. Bukan dia buta, tidak. Supaya dia tidak mengetahui perkara tersebut. Walam yasbut anna sayyidana Syuaiban kana dariran. Dan apa yang dikatakan bahawa kononnya Nabi Syuaib itu buta, tak betul. Wa ma waqa'a li sayyidina Ayyub minal maradi. Jadi apa yang dikatakan dari Nabi Ayub itu ada penyakit yang leprosy, kan? Seolah-olah kulit dia tu jatuhlah dan lain-lain. Tak betul. Yang ada hanya dia sakit yang sangat, iaitu penyakitnya adalah antara kulit dengan bainal jildi wal azmi, antara kulit dengan daging. Walam yakun munaffiran, dia tidak menyebabkan orang lain lari daripada dia. Wa ma ishtahara fi qissatihi minal hikayati batilun la aslalahu. Yang mana apa yang masyhur dari kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang batil, bukan tidak ada asal sama sekali, bukan. Hanya semua dia hikayat yang batil. Oleh sebab itu, kita kena menjagakan diri kita daripada mempercayai berita-berita yang tidak benar. Ini dipanggil dengan apa? Iaitu jahalatul mu'arrikhin, ahli tarikh yang salah di dalam merekodkan atau menghabarkan kepada kita. Okey, kita dah bahas tentang sifat harus. Berarti manusiawi itu harus bagi para nabi dan para rasul. Tapi mereka ada sifat wajib, sidik, amanah dan tabligh. Selain fatanah yang kita jelaskan pada minggu lepas. Maka sekarang, apakah dalil mereka bersifat dengan sifat-sifat itu, Ustaz? Dalil mereka bersifat dengan sifat itu. Lalu apa kata-kata mu'alif, iaitu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah.
iaitu amma burhan wujubis sidqihim alaihimus salatu wassalam fali'annahum law lam yasduqu lalazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi jalla wa 'adza sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Adapun dalil wajib mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan sifat sidik iaitu benar. Apa dia? Fali annahum law lam yasduku, ialah sekiranya mereka tidak bersifat dengan sikap dengan benar, seumpama mereka tidak bersifat dengan sifat benar, berarti mereka berdusta. La lazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala, nescaya khabar Allah SWT ini jeopardize lah. Iaitu apa? Iaitu ada yang kemungkinan terjadi dusta. Lazimlah dusta di atas atau dalam khabar Allah SWT. Di atas jalan kebenaran. Jadi fi khabarihi ta'ala litasdiqihi. Sedangkan apa? Allah SWT telah membenarkan lahum, kepada para nabi dan rasul, bil mu'jizati, dengan mukjizat yang diberikan kepada mereka, an-nazilati manzilata qaulihi jalla wa 'azza, yang mana ia berada pada seolah-olah firman Allah Subhanahu wa taala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Dengan turunnya mukjizat itu berarti apa yang hambaku ini yang ada mukjizat ini, benarlah segala apa yang dia sampaikan daripada aku. Kerana bukti dia ada mukjizat sebagai dalil pembuktian bahawa dia adalah nabi yang benar. Berarti apa tuan-tuan dan puan-puan? Sifat yang pertama yang kita bahas, sifat wajib bagi para rasul, iaitu benar. Benar itu apa? Benar itu adalah jadi apa segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya benar. Tidak ada yang dusta di dalamnya. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah lalu. Sama ada daripada ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan di mana menceritakan kisah umat-umat terdahulu. Benar atau tidak? Semuanya accurate. Tidak ada satu pun berita yang tidak benar. Tidak ada satu pun berita yang dusta. Begitu juga daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bagi contoh mudah. Nabi Muhammad bukan hanya menceritakan apa yang telah lalu, apa yang akan datang. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini kisah yang paling orang muda-muda paling semangat nak cerita. Kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, menerima tamu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu sabda baginda SAW, nanti akan datang dari kalangan umatku, dia ini sebaik-baik pemimpin, tentera dia sebaik-baik tentera, iaitu dia inilah yang akan membuka kota Konstantiniyah. Konstantiniyah ni bahasa Melayu dia Istanbul lah. Itu bahasa Piramli. Bahasa Arab dia Istanbul lah. Jadi kisah dia di mana setelah itu termasuk Abu Ayyub Al-Ansari dan berbagai di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ingin menjadi bahagian daripada sabda baginda SAW. Sehingga kan kalau kita buka dalam kitab Al-Futuhat Al-Islamiyah, tulisan Mufti Mekah, Mufti Syafiq di Mekah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dia meriwayatkan beberapa tokoh Islam yang mengumpulkan bala tentera pergi cuba untuk membuka kota Konstantinopel daripada golongan Byzantium. Atau waktu itu dipanggil dengan Rum. Rum ni Romans, tapi bukan Romans. Yang jangan salah faham, Roman pada waktu itu dimaksudkan adalah Byzantium lah. Kerana mereka yang paling dekat pada waktu itu. Jadi ingin untuk merebut kembali. Bukan merebut kembali, ingin mengambil atau masuk Fathul Konstantiniyah. Dan ternyata betul. Diusahakan oleh atasan atau tok nenek atau ayah kepada Muhammad Al-Fatih sendiri tidak berhasil.
Tapi apabila sampailah tahun tersebut, abad ke-15 Masehi, maka pada waktu itu Muhammad Al-Fatih berjaya untuk membuka kota Konstantinia. Betul? Sejarah dia kan? Berjaya untuk membuka kota Konstantinia, maka dirubahlah namanya menjadi Istanbul. Maka ketika itu nyatalah bahawa tentera Muhammad Al-Fatih dan juga diri dia sendiri adalah sebaik-baik pemimpin, adalah sebaik-baik tokoh dan lain-lain. Ini salah satu tanda mukjizat baginda SAW, dan dia itu benar, tidak ada yang dusta. Okey, InsyaAllah kita sambung lagi setelah ini, insyaAllah. Pasti Dr. Kita nak sambung lagi dengan kisah ini, tajuk ini, dan terus kita nak wawarkan kepada anda yang sedang tonton, jangan lupa juga untuk share bicara kita, kongsikan lagi posting ataupun video di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk kita berikan manfaatnya juga kepada orang lain, insyaAllah. Dan untuk waktu ini sekali lagi kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersoalkan sikap Bani Israel yang tidak mahu menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keimanan pada Nabi SAW itu merupakan sebahagian daripada syariat Nabi Musa dan Nabi Isa AS, dan juga sekalian para Rasul. Satu hari seorang Yahudi nama dia Ka'bul Ashraf berjumpa dengan Nabi SAW kerana dia sedang bertelagah dengan seorang Nasrani. Dan dia berkata, "Wahai Muhammad, siapakah di antara kami yang lebih berhak dengan Nabi agama Ibrahim AS?" Jawab Nabi, "Kedua-dua kamu tidak layak dinisbahkan kepada agama Nabi Ibrahim AS." Jawab Ka'ab, "Kalau begitu kami tak setujulah dengan kau dan menolak keputusanmu." Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Allah mempertikaikan kedegilan Bani Israel yang masih enggan menerima dan beriman dengan Nabi SAW. Walaupun mereka telah pun kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dan sedangkan seluruh langit dan bumi tiada pilihan melainkan tunduk menyerah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada rela ataupun terpaksa. Maka sebagai hamba Allah, marilah kita paksa diri kita untuk taat kepada segala kehendak Allah. Jangan sampai masa kita terpaksa baru hendak taat. Paksalah diri kita untuk beramal ibadah ketika kita sihat. Jangan sampai sakit baru hendak beramal ibadah dan inginkan kesembuhan. Malulah kita kepada makhluk Allah yang taat sedangkan kita masih leka dan tenggelam dalam maksiat. Janganlah hendak kita di akhirat nanti menyesal kerana tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard ثلاثة: طلب العلم والجهاد والكسب، لأن طالب العلم حبيب الله، والغازي ولي الله، والكاسب صديق الله." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah.
amalan di tempat kerja dengan budaya normal baharu, elak bertutur dengan jarak yang dekat, elak berada di tempat yang sempit, penggunaan lift secara terhad dalam satu masa, kerap melakukan nyahkuman pada permukaan di tempat kerja seperti ruang kerja, tombol pintu, kaunter perkhidmatan, tertikus dan papan kekunci komputer. Jangan lupa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak anda. #Cegah COVID-19, #Kita Jaga Kita. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio Kim, 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih bersama kami untuk destinasi IKIM pada waktu ini bersama rancangan petang ini. Alhamdulillah, imanuna iman kami. Dan masih bersama untuk waktu ini bersama Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan masih Dr. mensyarahkan tentang sifat harus dan dalil sifat benar para rasul. Ya, Doktor, jom kita nak sambung lagi, Doktor. Di hujung ni beberapa perkara yang perlu kita berikan penekanan dari sudut tajuk ini, Doktor. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Berarti telah saya jelaskan tadi kata-kata Imam As-Sanusi rahimahullah sendiri bahawa iaitu li tasdiqihi ta'ala lahum bil mu'ajizat. Yakni Allah SWT telah memberi bukti kebenaran para nabi tersebut dengan mukjizat yang diberikan kepada mereka. Berarti mukjizat ini tanda kebenarannya, Syafiq. Ibarat dia lah. Contoh dia Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia bersabda kepada umat dia, kalian semua ini ada 10 commandments that you have to follow, you have to obey. 10 perjanjian antara Allah dengan Bani Israel untuk tidak boleh dilanggar. Seperti tidak boleh mensyirikkan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh. Ada 10 commandments misalnya. So apa dalil yang kau kata itu betul daripada Allah Subhanahu wa taala? Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa kata, tadi aku dah tunjukkan macam mana tongkat jadi ular. Bila kita lari, korang semua dahaga, cucuk tanah keluar air. Umat Bani Israel minta, ya Allah, kita ya Musa, kita semua dah lapar, tak makan, dah jalan jauh dah ni, kau duk bawa aku keluar daripada Mesir. Aku tak nak keluar dari Mesir, boleh hidup ni, dah nak mati dah tengah padang pasir. Turunkan makanan dari langit. Betul ke tidak? Lepas tu dah lari, dikejar oleh Firaun. Dah sampai kat laut. Musa, kalau aku tak dengar cakap kau tu, aku dah selamat dah dekat Mesir tadi. Aku jadi hamba-hamba lah aku. Ni dah dekat tepi laut dah ni. Dah matilah, habislah. Maka Musa pun dah belah lautan. Dah belah lautan tu masih nak mempersoal ke yang Nabi Musa alaihissalam ini adalah Nabi Allah. Ini adalah Nabi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah dia beriman. Wajib bagi Bani Israel waktu itu beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu contoh kisah Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat, iaitu Al-Quranul Karim. Ini yang disebut mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Benda atau perkara yang mencari-cari adat. Itu dipanggil mukjizat. Kisah keluarnya air daripada tangan, belahnya bulan menjadi 2. Kan kisah tersebut. Dan ini adalah bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ada yang mempertikai. Kenapa Nabi Muhammad tak sehebat Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa ni orang mati hidup balik. Kan? Orang buta boleh sihat. Ini cerita leprosy boleh baik. Tukarkan air menjadi khamar. Misalan dia. Kenapa Nabi Muhammad tak buat perkara ini? Kerana Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang paling besar yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Ini. Kerana apa? Allah SWT dah tantang dah. Dah tantang. Menantang tu ditantang. Jadi manusia, orang Arab di-challenge. Allah SWT challenge mereka. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an
La ya'tuna bimislih. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah seumpama dikumpulkan segala manusia dan jin ala ayatu untuk mereka datang bawa semisal Quran ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatang atau membawanya seperti ia. Kerana apa? Kerana Al-Quranul Karim it's not man-made. Dia bukan buatan manusia. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan balaghah, sastra dia sangat tinggi. Bayangkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tuan-tuan. Dia dengar ayat Quran ni memang terus tahu ini wahyu min Allah. Kalau tak percaya tanya DJ Mona lah. Datin Mona ni memang Arab, memang tahu balaghatul Quran tu macam mana. Sehingga kan ulama mengarang kitab, mengarang ilmu khusus, nama dia ilmu balaghah wal bayan, ilmu sastra Arab lah kalau bahasa Melayu kita nak panggil. Tujuan dia apa? Supaya ilmu mukjizat Al-Quran tu, sastra Al-Quran tu, ilmunya tidak hilang. Yang siapa dah ada ilmu Nahwu Saraf ni grammar lah, nak baca A, I, U, tapi belum belajar ilmu balaghah, dia belum merasa mukjizat Al-Quran tu. Tapi bila dia dah belajar ilmu balaghah, dia dah tahu isti'arah, ibayan, majaz, akli, mursal, dah belajar badi' kan. Maka dia baca ayat Quran, dia tahu. Kalau zaman dulu ni, orang-orang Arab lama ni, diorang ni sastra macam kita orang Melayu lama dululah, 700 tahun lepas, sastra dia kan tinggi. Dok cakap ni berpantun tinggi. Orang Arab pun macam tu. Zaman Rasulullah SAW, sebelum zaman Rasul tu memang sastra sangat tinggi. Waktu itu kalau dengar ayat Quran ni menggeletar mendengar ayat Quran. Bagi yang ada balaghah tu, bila dia dengar ayat Quran tu, dia nangis. Dia tahu ini bukan manusia ini. Kalau kita kata orang duk syair sedap ni boleh menyihir kita, orang baca Al-Quran ni terus buat kita pengsan. Macam itulah ibarat dia. Sampai orang tanya, ni siapa yang buat ni? Contoh dia. So kalau kita nak tahu balaghatul Quran, kena belajar Nahwu Saraf dulu, lepas tu kita belajar dengan DJ Mona ilmu balaghah. Baru kita boleh rasa sastra bahasa Arab tu, kita rasa sastra balaghah Quran itu, barulah kita boleh rasa. Selain itu, macam saya sebut, Syekh Baqir Al-Muta'i telah membuktikan secara saintifik, iaitu di mana ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ilmu sains accurate, tidak ada yang melanggar ilmu sains sama sekali. Kisah hamil kan, berapa lama, berapa hari janin menjadi alaqah dan lain-lain, semuanya di-explain secara lengkap. Okey, insya-Allah. Baik, Doktor, itu dia Kalau ikutkan penerangan ini begitu faham dan juga begitu ikut prosedur mana yang perlu kita dapat memahami konsep dalam para nabi, para rasul, insya-Allah moga-moga itu juga akan membuka ruang minda kita untuk terus memahami dan juga kuatkan hati kita, akidah kita, insya-Allah. Mona, jom kita nak bawakan soalan-soalan yang dah pun kita dapat di talian WhatsApp kita dan juga di Facebook IKIM FM. Ada satu soalan doktor bertanya, kalau Al-Quran itu semua benar, mengapa bacaan Al-Quran itu berbagai-bagai, macam di Malaysia baca lain, di Mesir baca lain, mungkin ada qiraat dan sebagainya. Bagaimana doktor? Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu benar. Dan bacaan yang berbeza itu bukan bacaan dalam erti versi ataupun kesalahan atau fakta dia salah, bukan. Akan tapi memang Rasulullah SAW apabila mentalkinkan bacaan Al-Quran, kita panggil qiraat. Qiraat ni, bacaan ni memang ada bermacam-macam. Jadi yang disepakati mutawatir. Mutawatir tu apa? Riwayatnya itu memang jumlah dia banyak yang meriwayatkan sehingga tidak mungkin mereka ini sepakat untuk menipu. Lebih kurang macam itulah. Macam hari inilah, tuan-tuan nampak orang sakit masuk hospital dekat Malaysia ni sebab COVID ni banyak, betul tak?
Hari ini kalau ada orang kata tak ada, COVID tu tak betul, it's all inside your mind. Itu tak betul lah. Ini hanya berita negara Malaysia saja buat-buat takutkan rakyat dia. Sebenarnya tak wujud pun COVID. Itu orang yang cakap tu orang gila. Sebab apa? Sebab penyakit itu memang mutawatir. Memang hakikatnya Allah yang jadikan, tapi memang benar ada virus tersebut. Ini. Dan ini tak boleh, takkanlah nak tipu tiap-tiap hari yang meninggal 300, 200, 300, 200. Nak menipu ke? Boleh ke jumlah itu menipu? Tak boleh, mutawatir. Begitu juga dengan riwayat qiraat ini. Maksudnya Nabi apabila meriwayatkan tersebut, diriwayatkan dalam keadaan mutawatir. 7 qiraat. Kita hafaz lah, kan? Dia ada Warash, dia ada Warash Nafi', dia ada Qalun, dia ada macam-macam. Bacaan dia macam-macam. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Orang Malaysia dengar apa imam ni? Mat tak baca mat. Jangan marah. Warash tak panjang. Sekali ada datang syekh dari Morocco jadi imam kat Masjid Selangor. Bismillah, dia tak ada bismillah lah. Wadduha wallaili iza saja. Imam dia ni buat apalah, duk baca saja-saja ni. Kita caw tak sah ni solat. Misalan dia. Bukan sebab tu, sebab qiraatnya lain. Ini qiraat dia dipanggil Warash. Warash dia baca dia wadduha. Bukan bersaja-saja. Jangan salah faham. Tapi qiraat. Dan ini adalah mutawatir. Apabila mutawatir, kita akui. Hanya saja janganlah kita buat hal dekat kampung sengaja nak tukar-tukar qiraat. Nanti kan banyak orang hantar surat ke Jabatan Agama. Jabatan Agama akui tapi janganlah buat masalah kan. Itu gitu namanya tak bijak. Tapi kalau dekat USIM ke, kat UIA ke, kita nak talkinkan budak-budak, ajarkan budak-budak qiraat tu, ajarkanlah. Wajib. Kalau boleh yang dah belajar qiraat ni wajiblah mengetahui supaya dijaga. Ini dipanggil Imam Syatibi. Ada mengarang kitab dipanggil Matan Syatibiyah khusus bab qiraat. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan. Itulah di Malaysia dia tahu Hafsah Asim saja. Itulah yang qiraat lain dia abaikan. Banyak lagi ilmu Quran yang kita tak lagi belajar. InsyaAllah sama-sama kita belajari untuk manfaat bersama. Dan untuk waktu ini Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan pada petang hari ini, kita nak buktikan bahawa Islam itu benar adalah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan tokoh mitos, myth, bukan. Tapi tokoh yang benar-benar wujud 1400 tahun lebih yang lalu, di mana beliau telah diturunkan Al-Quran yang sampai hari ini semua orang boleh ada akses. Muslim or non-Muslim, everyone ada akses kepada Al-Quran. Dan cuba kita baca, kita boleh tahu apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dan tidak ada satu pun yang dusta. Dan ini menunjukkan bahawa agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang benar. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. InsyaAllah pasti kita sambung lagi Doktor menerusi pengajian kitab Al-Aqidah Al-Sukhra ini insyaAllah. Dan pastinya juga anda kena sama-sama kekal berada di Radio IKIM setiap hari Khamis jam 5 petang menerusi rancangan Imanuna Iman Kami bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak Doktor. Jazakallah ana kull khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh tonton semula. Kalau nak dengarkan kembali, nak hayati semula, buat ulang kaji, ayo ke Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sehingga waktu ini saja pertemuan kita, insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan di hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Imanuna Iman Kami. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia
bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi, 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Terima kasih kita ucapkan melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 24 Muharram 1443 Hijrah bersamaan 2 September 2021. Kangar 7.27 malam, Alor dan Pulau Pinang 7.26, Ipoh 7.23, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.20, Seremban 7.18, Bandar Melaka 7.17, Johor Bahru 7.10, Kuantan 7.14, Kota Terengganu 7.15, Kota Baru 7.19, Miri 6.31 petang, Kuching 6.45, Lahad Datu 6.13, Tawau 6.17, Kota Kinabalu 6.24 petang.